Bertemu kembali perkembangan seterusnya. Public Invest Research mengunjurkan harga minyak sawit mentah tahun ini berlegar pada harga RM3,800 satu metrik tan, turun 25% tahun ke tahun. Ia berikutan peningkatan bekalan ekoran kembalinya secara beransur-ansur pekerja asing ke ladang kelapa sawit. Firma penyelidikan juga mengkalkan pandangan neutral terhadap sektor ini dengan pilihan utamanya ialah saham Sarawak Plantation dan TAN. Keputusan separuh pertama 2023 dijangka agak lemah memandangkan proses pengambilan pekerja yang perlahan, kos pengeluaran yang tinggi disebabkan oleh penurunan mendadak dalam kredit isi rong sawit dan harga jualan MSM yang lebih lemah. Bagi 2022, ekspor minyak sawit menyaksikan pertumbuhan kecil 1% hingga 15.7 juta tan metrik walaupun menyaksikan ekspor yang lebih lemah ke China, India, Pakistan dan Amerika Syarikat diimbangi oleh permintaan yang lebih kukuh daripada EU. India kekal sebagai pengimport utama minyak sawit, menyumbang 8% diikuti oleh EU dan China. Stok minyak sawit Malaysia berakhir pada 2022 pada 2.19 juta tan metrik, paras tertinggi sejak 2017 kerana kedua-dua pengeluaran MSM dan ekspor MSM menyaksikan sedikit peningkatan. Selain itu, pengeluaran minyak sawit Malaysia diramalkan meningkat kepada 19 juta metrik tan tahun ini, disumbangkan oleh peningkatan dalam produktiviti terutamanya di Semenanjung Malaysia apabila isu kekurangan pekerja mula reda. Sementara itu, MIDF Research mengunjurkan dagangan minyak sawit mentah MSM tidak menentu dalam tempoh Januari hingga Mac 2023 pada harga antara RM3,500 hingga RM4,500 satu tan. Firma itu berkata sektor itu juga berhadapan beberapa risiko termasuk prospek permintaan yang lebih lemah berikutan tekanan inflasi ditambah dengan perbelanjaan isi rumah yang ketat pada kadar faedah asas yang tinggi di peringkat tempatan dan global. Firma itu berkata pengeluaran MSM Malaysia pada akhir tahun lalu adalah sebanyak 1.62 juta tan berbanding 1.45 juta tan hasil sumbangan daripada semua negeri kecuali Terengganu akibat musim tengkujuh. Katanya purata hasil buah tandan segar melonjak sebanyak 9.5% kepada 1.38 tan sehektar, namun kadar perahan minyak lebih rendah iaitu 19.55% disebabkan cuaca yang tidak baik selain aliran masuk tenaga kerja yang perlahan. Firma itu berkata penutupan stok pada Disember 2022 melonjak sebanyak 35.9% kepada 2.20 juta tan berbanding 1.61 juta tan disebabkan oleh peningkatan dalam pengeluaran sejajar dengan musim produktif. Firma itu juga mengekalkan sarana neutral terhadap sektor itu dengan harga sasaran MSM sebanyak RM3,500. Pakar Kejuruteraan Awam dan pengeluar produk bitumen Minetech Resources Berhad menerusi anak syarikatnya Techmile Resources Sdn Berhad TRSB menerima seturan anugerah LOA daripada TESDAQ Hydropower Sdn Berhad bagi projek kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentaulihan EPCC loji kuasa hidro mini 3 MW di Sungai Pelagat Besut, Terengganu bernilai RM36.71 juta. Bahagian awam tawaran awam permulaan IPO kumpulan Kitakon Berhad terlebih langgan sebanyak 11.46 kali dengan permohonan untuk 124.58 juta saham diterima bagi 10 juta saham yang tersedia untuk permohonan. IPO Kitakon disasarkan untuk mengumpul RM51.74 juta dengan 8.59 juta lagi saham baru yang akan diterbitkan kepada pengarah, pekerja dan orang yang layak telah dilanggan sepenuhnya. KKB Engineering Berhad menerusi anak syarikatnya Ocean Might Sdn Berhad berjaya meraih kontrak dengan notis terhad daripada Sarawak Shell Berhad bagi penyediaan kejuruteraan, perolehan dan pembinaan platform telaga standard untuk pembangunan medan gas MLNG FAS, F27, F22 dan Selasih. Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata satu lagi anak syarikatnya KKB Industri Sabah Sdn Berhad telah menerima pesanan pembelian daripada Sri Gadini Kontraktor Sdn Berhad untuk pembekalan paip bergaris konkrit keluli lembut. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.
Lumrah cabaran perniagaan menuntut seseorang usahawan itu sentiasa menaik taraf operasi syarikat. Bagi pemilik Colorado Solution, Muhammad Ridwan Rahmat, perniagaan pencetakan yang diusahakan di Pasir Gudang Johor mengadaptasi teknologi bagi memastikan ia mampu memenuhi permintaan pelanggan. Jika dahulu beliau hanya menggunakan alat pengering rambut bagi mengeringkan cetakan pada baju, namun kini pengeringan baju yang dicetak dengan teknik silk screen boleh dikeringkan dengan sekata hanya 10 saat dengan penggunaan mesin infrared flash cure. Selain teknik silk screen, percetakan baju di Colorado Solution juga menggunakan teknik heat press dan sulaman. Bagi penggunaan teknik heat press, material direct transfer film digunakan bagi penghasilan warna yang lebih terperinci. Filem yang dicetak dengan gambar boleh terus dipindahkan ke atas baju menggunakan teknik heat press. Software dengan machinery lah. Jadi maksudnya dari masa ke semasa kita upgrade, contohnya mesin untuk plotting, potong stiker yang kita ada sekarang. Dulu produk yang mesin yang pertama kita pakai tu boleh katakan untuk proses siapkan 1,000 stiker tu mencecah setengah hari tu siap. So bila kita upgrade mesin tu setengah jam, beza dah. Tu mesin summa cutter tu untuk plotting stiker lah. So printing pun sama, kita upgrade daripada jenis printer kecil sampai ke printer besar yang ada sekarang. Itu memang standard untuk advertising, design dia gunakan Adobe Illustrator. Memang sebab kita boleh kata daripada start saya mula berniaga memang boleh kata 100% online. Dan kita punya walk-in customer pun sangat kurang. Memang kita bukan kata bergantung penuh, tapi membantu dari segi periklanan dengan untuk memperkenalkan lagi produk kita. Jadi starting saya dulu pun daripada mudah.my. Mudah, maksudnya memang kita 100% online. So macam sekarang yang membantu lagi satu networking. Maksudnya customer dah ada, jadi existing customer tu biasanya networking daripada tu lah, daripada existing customer dia bawa member-member baru untuk buat tambahan. Jelas Muhammad Ridwan, dengan kepelbagaian teknologi terkini, 100 helai tempahan percetakan baju mampu disiapkannya hanya dalam tempoh sejam berbanding jumlah sama yang memakan masa 6 jam sebelum ini. Selain percetakan baju, pemilik Diploma Kejuruteraan Elektronik Perhubungan dari Politeknik Ibrahim Sultan itu juga menjalankan pelbagai perniagaan percetakan lain, antaranya pelekat atau stiker, banting, banner, papan tanda, khidmat reka bentuk dan kad kahwin. Jelasnya, semasa pandemik, tempahan pelekat dari usahawan lain turut membantunya. Mempunyai perancangan akan datang, Muhammad Ridwan mahu memperhebatkan teknik sulaman pula. Kenanga Research melihat pendapatan Inari Amatron Berhad dilihat tidak akan terjejas akibat laporan bahawa Apple Incorporated sedang merancang untuk membangunkan chip mereka sendiri. Ini kerana mereka hanya terlibat dengan chip frekuensi radio RF dan bukan mana-mana komponen yang disebutkan dalam laporan berkenaan. Eastern Pacific Industrial Corporation EPIC Berhad, anak syarikat milik Kerajaan Negeri Terengganu, menyasarkan perolehan sebanyak RM379.1 juta untuk tahun 2023, terutamanya dari segmen tenaga boleh diperbaharui (RE). Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan EPIC, Rizwan Ali, berkata sasaran itu adalah peningkatan 12% berbanding perolehan pada tahun 2022, iaitu sebanyak RM339.6 juta. Pesona Metro Holdings Berhad menerusi anak syarikatnya Pesona Metro Sdn Berhad menerima surat anugerah LOA daripada Landmarker Sdn Berhad bagi menyiapkan 2 blok kondominium mewah 44 tingkat di Batu, Kuala Lumpur bernilai RM349 juta. Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata projek itu melibatkan pembinaan bangunan utama, kerja-kerja hardscape, kerja-kerja luaran dan kerja sampingan lain. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawali.com serta dagangnews.com.